Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita dapat pada malam ini bertemu lagi, dan alhamdulillah kita dah pun berada di bulan Rajab. Bulan depan bulan Syaban, dan insyaAllah tak sampai 2 bulan lagi kita akan menyambut bulan Ramadan. Sebab itu kita sering berdoa ketika bulan Rajab ini, tadi pun telah dibacakan, supaya kita dapat bertemu dengan Ramadan insyaAllah, dipanjangkan umur atau mau ditentukan umur kita dapat bersama mengadakan amal, pesta amal di bulan Ramadan nanti insyaAllah. Hadirin sekalian, seperti biasa kita akan memulakan dengan baca sepotong hadis daripada An Abdillah Ibni Umar. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khiyarukum ahasinukum akhlaqan. Daripada Abdullah bin Amir, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bersabda, sebaik-baik orang di antara kalian, kita semualah, adalah orang yang paling baik akhlaknya di antara kalian. Akhlak ini tingkah laku yang meliputi segala adab kemanusiaan, tutur kata, bahasa-bahasa yang digunakan, isyarat badan, body language, semuanya menggambarkan akhlak yang baik. Yang contoh terbaiknya adalah daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang telah pun menunjukkan bagaimanakah yang dikatakan akhlak terbaik itu, yang dipraktikkan, diamalkan dan menyantuni pelbagai kaum masyarakat yang ketika baginda hidup dan menyampaikan dakwah, adanya semua jenis agama yang ada ketika itu. Jadi bayangkan ya, usaha dakwah baginda menyampaikan risalah Allah SWT untuk menambat hati supaya Allah memberikan hidayah kepada masyarakat yang belum mendapat hidayah untuk menerima hidayah, dan Rasulullah sentiasa berdoa dan menggambarkan kesayangan, kecintaan supaya setiap umat ini mendapat hidayah, agar mereka bila meninggalkan dunia nanti akan dapat masuk syurga Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Jadi hadirin sekalian, itulah sekitar yang ada pada kita masa ini, peluang untuk meningkatkan dan meneruskan amal ibadat yang terbaik yang boleh kita lakukan untuk mencapai keredaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita hidup di dunia, yang dunia ini katanya seperti mana kata Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, dunia ini dengan akhirat itu bagaikan timur dan barat. Ya, jauh dia tu. Jadi kalau kita dekat dengan salah satunya, maka jarak kita tu begitulah, antara timur dengan barat, beribu-ribu kilometer jauh. Antara Perlis dengan Johor Bahru pun ada 400 kilometer. Kalau naik kereta berjalan ada 5-6 jam, campur waktu rehat campur 1 jam, begitulah jauh. Dan timur dengan barat lebih jauh daripada itu. Begitulah dunia dengan akhirat, hadirin sekalian. Yang kita nak pergi, kita sedang bermusafir di dunia ini, dan kita akan kembali ke akhirat insya-Allah bila-bila masa yang tak ditentukan. Kita pun tak tahu bila, kalau tahu pun kita susah hati,
Lebih baik tak tahulah. Kalau tahu, kita nak bersedia pun jadi kelang kabut kan. Katalah tiba-tiba menotis kata besok, Allah Akbar, besok pukul 8 pagi, malam ni dah pukul 8 malam, jadi ada 12 jam lagi untuk bersedia. Jadi itulah hikmah Allah SWT tidak memaklumkan waktu untuk kita dipanggil balik oleh Allah. Jadi sekarang ni kalau mati muda pun susah kan, kena buat postmortem kan. Protokol itu salah satu standard prosedur kepada jabatan perubatan hospital, kena buat postmortem. Tengok apa sebab dia mati, mengejut, umur 40 mati pun kena buat postmortem. Budak siasat tengok, nak tengok punca mati. Kalau tu dah mati lah, tapi nak tengok maka buat postmortem. Rupanya jantung tersumbat, tapi dah mati dah, tak boleh buat apa lah kan. Rupanya ada mungkin ada unsur-unsur lain, maka itulah dibuat postmortem. Jadi ada sekalian, tak apalah, apapun orang mati, dia nak balik ke dunia pun tak boleh nak ceritakan pengalaman dalam kubur tu. Jadi kita bersedialah untuk menjawab soalan-soalan alam kubur yang soalannya telah bocor, yang kita bersedia diajar untuk menjawab, nanti ditalkinkan lagi untuk menjawab. Mudah-mudahan kita boleh jawab dan lepaslah azab kubur kita insya-Allah, sementara menunggu mahsyar untuk lagi satu jali pertimbangan perbuatan kita di dunia ini. Mudah-mudahan semuanya lepas dan sampailah kita ke syurga Allah Subhanahu wa taala nanti. Hadirin sekalian, pada malam yang mulia ini sempena nak berada di bulan Rajab yang kita akan digalakkan beramal banyak. Tak kiralah amal-amal biasalah. Puasa, ya, ada orang kampung dulu, saya ingat arwah-arwah pak menakan, mak menakan, tok saya dulu pun kalau bulan Rejab ni sampai Syaban sampai Ramadan, mereka puasa 3 bulan turut-turut. Kuat mereka. 3 bulan tu, hari-hari puasa. Rejab 30 hari, Syaban 30 hari, Ramadan tak boleh kena. Jadi itu sebahagian daripada masyarakat. Tak apalah, kita bukan nak bahas isu tu. Yang kita ni patut padan, kurang-kurangnya Isnin Khamis atau hari-hari putih 13, 14, 15 tiap-tiap tengah bulan tu. Jadi kalau Isnin Khamis dapat 8 hari, campur Isnin putih tu dapatlah 10 hari lebih kurang di bulan Rejab ni sebagai orang kata persediaan untuk menyambut Ramadan. Syaban pun kita puasa juga lagi 10 hari. Jadi 20 hari tu macam warming up. Jadi balik Ramadan tu kita dah biasa kan, begitulah. Amal itu puasa, baca Quran pun serupa, bersedekah pun serupa, berzikir pun serupa, tambah. Sembahyang sunat pun kita tambah. Tak kira lah, tahajud, malam, taubat, hajat, duha, tambah supaya kita, momentum kita tu untuk menemui Ramadan yang nanti kena sembahyang, nak solat sunat tarawih 20 rakaat ataupun 8 rakaat, bergantunglah, pun tak nak bahas. Yang penting buat, jangan tak buat langsung. Jadi kita bersedia daripada sekarang untuk menghadapi bulan pesta, bulan amal yang Allah bagi ganjaran yang banyak. Dan insya-Allah kita malam ini nak ulang kaji sikit konsep ikhlas. Kita nak beramal mesti ikhlas. Ikhlas itulah yang akan menentukan balasan diterima atau tidak amal yang kita buat. Kita buat cantik dah, tapi kalau tak ikhlas tak dapat apa-apa. Kalau kita riak pun tak dapat apa-apa. Kita semua tak dapat apa-apa. Jadi pastikan amal yang kita buat, yang kita dah datang solat berjemaah, kita datang ke surau masjid, i'tikaf, dan dengan niat nak dapat ganjaran, tetapi kita buat dengan tidak ikhlas, maka rugilah kita. Jadi ikhlas itu dari segi maksud yang senang kita faham ialah jujur, tulus, suci hati. Itu lebih kuranglah di antara perkataan-perkataan yang kita kena guna untuk memahamkan ikhlas itu. Ya, suci hati dengan maksud di mana setiap amal yang kita buat itu kita harap balasan dan keredaan Allah semata-mata. Tak ada harapan terfikir nak dapat lain selain daripada Allah.
Jadi betul-betul tuan-tuan, kena perempuan kena ingat betul-betul pedoman, panduan dan kalimah yang dikatakan suci hati. Kita sengaja mengulang ni untuk kita bermuhasabah. Kita dah rajin dah, umur pun dah sampai peringkat orang kata rumah kata pergi, kubur kata mari. Jadi adalah beberapa orang muda di sini pun serupa, walau muda tetapi pastikan niat ketika kita memulakan amal itu, kita tujukan 100% untuk mendapat ganjaran dan balasan daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan mematuhi syariat, syarat hukum-hukumnya, fiqahnya, ya, apa ni, rukun-rukun dan syarat, supaya betul-betul diberikan balasan yang sempurna di masa padang mahsyar nanti. Dan dia bermula di alam kubur, di mana kubur kita akan diterangkan, dipermudahkan, diceriakan dan diberikan nikmat yang menggambarkan kita akan mendapat balasan yang baik di hari pertimbangan nanti. Jadi amalan-amalan itu patuh syarak, betul, cukup rukun syarat dia, dan niat yang suci. Dan kalau ada sebaliknya, maka kita tidak akan mendapat balasan walau sebesar zarah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bayangkan, kita dah pergi Mekah, kita pergi umrah, kita bersemayang Jumaat, semayang berjamaah, kita bersedekah, beri bantuan, infak dan beri pertolongan. Sekiranya kita lakukan semata-mata di samping tu ada niat-niat lain, maka kita ada dalam keadaan kerugian yang berterusan. Jadi hadirin sekalian, ada banyak contoh, beberapa contoh. Kalau kita buat kerja ataupun amal ataupun kelakuan yang tidak patuh syarak, walaupun hasilnya untuk tujuan membantu. Kita pernah tengok filem Robin Hood kan? Dia melakukan kerja dia, tapi cara merompak, menyamun, bagi bantuan pada orang miskin. Amal yang bagi bantuan orang miskin itu bagus, tapi cara dapat dengan merompak dan menyamun tak boleh. Jadi kena dapat sumber yang halal, sumber yang patuh syarak. Jadi apa yang rezeki yang kita dapat daripada usaha kita yang mulia itu, yang itu kita gunakan untukkan beri bantuan. Kita tidak boleh menyamun, merompak, ya, mencuri dan sebagainya. Hasilnya kita bagi, kita kata sekupang pun tak makan. Tak boleh. Kerja yang kita buat itu tak betul, tak patuh syarak, ya. Jadi begitu juga dengan perbuatan-perbuatan lain yang kita gunakan nama-nama Islam, istilah-istilah Islam, tetapi dalamnya mengandungi perkara-perkara yang bertentangan dengan Islam. Sebab ada kaedah fiqh, tuan-tuan kena baca kitab fiqh, kaedah fiqh, ya. Dalam sebuah hadis lain, ya, iza jatama'al halal wal haram ghulibal haram, ya. Apabila berhimpun halal dengan haram, dikira haram. Jangan tu kena elak betul-betul. Kena pastikan betul-betul yang mana halal, haram, yang mana halal. Dia tak boleh campur-campur, ya. Jadi nak jadi orang warak, orang yang baik, orang yang berhati-hati, kita kena jaga daripada sekarang. Daripada semua sumber-sumber yang kita dapat, sama ada makanan, sering kita sebut. Contoh mudah, kita pergi makan benda haram. Benda haram ni satu, benda hasil pada mencuri. Satu lagi kerana tidak jaga najis dia tu. Katalah contoh kan, dulu-dululah, tak tahulah ni okey kot. Kita makan roti canai telok. Telok tu belum pecah lagi, dengan kulit-kulit itu ada sebelah. Jadi yang buat roti canai ni, dia tak cuci telok tu, ada tai ayam kat itu. Tai ayam yang kena kat tangan itu, yang masuk roti canai itu najis. Jadi itu najis, tu makanan yang haram. Itu lain. Makanan itu haram, jadi dosa haram. Adapun yang ini, kalau niat tak betul, itu dia berbeza, ya. Makan haram, yang lain tu balasannya haram lah, berdosa lah. Tapi yang ini bila niat kita nakkan pujian orang, nak dapatkan sanjungan orang, itu yang jadi masalah. Yang dikatakan tidak ikhlas, itulah yang jadi masalah.
Makan benda haram, dosa haram. Tapi itu pun nak kena jaga juga. Tapi yang saya tekankan malam ni ialah kepada ikhlas. Suci hati dan hanya mengharap keredaan Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah dalam sejarah kehidupan Rasul SAW, tuan-tuan pernah dengar dalam surah At-Taubah, kalau tuan-tuan buka Quran ayat 107, 108 dan seterusnya, ada menceritakan tentang pembinaan sebuah masjid di zaman Rasulullah setelah Rasulullah membina Masjid Quba. Masjid pertama yang dibina Rasulullah, Masjid Quba. Kemudian ada satu gulungan lain buat sebuah masjid berhampiran Masjid Quba. Kononnya untuk meraihkan juga masyarakat ketika itu untuk bersolat ataupun beramal ibadat dalam masjid yang berkenaan. Dan pembinaan Masjid Quba ini dibina oleh sekumpulan orang-orang munafik ketika itu, yang diketuai oleh Abu Amir Ar-Rahib, ya, yang katanya dia ni adalah anak saudara kepada Abdullah bin Ubay bin Salul. Jadi dia bina juga sebuah masjid setelah Rasulullah membina Masjid Quba. Dia berkata, ya, datanglah masjid kami pun ada juga ada kemudahan-kemudahan yang sama. Malah mereka menjemput Rasulullah untuk solat di masjid yang berkenaan, ya. Cuma Rasulullah tidak sempat lagi untuk solat kerana Rasulullah ada urusan-urusan yang lain, sehinggalah Allah turunkan wahyu. Ya, sebenarnya mereka bina masjid. Jadi tuan-tuan, bina masjid pun nampak macam baik. Memanglah bina masjid nampak macam baik, ya, tapi tujuan dia pun tak baik. Tujuannya untuk memecah belahkan umat ketika itu. Puak-puak munafik, tahu sajalah. Jadi kerjanya bukan boleh tengok orang Islam ni kukuh, kuat, berpadu, bersatu, ya, ukhuwah tinggi dan sebagainya. Jadi dia nak pecah belah. Dia nak gunakan jarumnya dengan mengadakan juga masjid. Sedangkan masjid itu tujuannya adalah untuk memecah belah. Jadi Allah turunkan wahyu, maka Allah SWT, Rasulullah pun bila balik daripada permusyafiran dan urusan-urusan kehidupan dengan para sahabat, maka Rasulullah memerintahkan masjid itu dibakar. Itu Masjid Dirar nama dia. Tuan-tuan boleh buka surah At-Taubah ayat 107, 108 dan berikutnya menceritakan kisah bagaimana Allah SWT menurunkan perintah, lalu baginda menghantarkan sahabatnya Malik bin Dukhshum dan Ma'an bin Adi dan Amir As-Sakan dan Wahsy untuk membakar Masjid Dirar itu. Jadi masjid itu dibakar. Zaman itu masjid dibina dengan pokok tamar, daun tamar. Jadi dibawa pelepah tamar kering, bakar. Jadi tempat pembuangan sampah. Ini berlaku pada zaman itulah, ya, setahun 9 Hijrah. Jadi ada sekalian, jadi hak buat tak elok pun tak boleh, buat elok pun kalau niat dia jahat pun tak boleh. Jadi nak jadi ikhlas ini, nak cerita ikhlas. Jadi kena ingat betul-betul, ya, kita nak ikhlas. Jadi kita nak beramal mengharap redha Allah Subhanahu wa taala semata-mata 100%. Tak ada kurang, tak ada lebih. Solid untuk mendapat redha Allah Subhanahu wa taala, tulen, pure, ya, niat yang suci, dan kita bermujahadah berterusan hari-hari sampailah kita meninggalkan dunia ini. Sebab syaitan, iblis sentiasa memberikan godaan-godaan dan juga kata pesona, pujuk rayu untuk kita terpesong daripada ketulinan niat yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi berhati-hati kerana kita sentiasa dipengaruhi oleh nafsu yang meruntun untuk kita diberikan penghargaan. Kita pun kata, awaklah, tak ada siapa peduli dengan saya, duk buat macam-macam. Demai pujukan, bisikan, ya, rayuan. Jadi kita kena kembali, orang peduli ke, orang tak peduli ke, yang pasti Allah sudah catat setiap apa yang kita buat. Kita jadi apa saja. Kita jadi imam ke, jadi bilal ke, jadi makmum ke, jadi pengurusi surau ke. Kalau saya pernah jadi pengurus nazir masjid ke. Jadi kita tak ada kisah. Kita buat semata-mata untuk menunaikan kewajipan, menunaikan amanah
untuk mendapat keredaan Allah SWT. Orang puji ke tak puji ke, orang kutuk pun tak ada masalah. Kita relax, steady je kan. Kerana hasilnya kita reda. Ketentuan kita begitu, ya, kita terima saja amanah itu, kita tunaikan amanah itu semata-mata untuk mendapat keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ada beberapa petua lah, petua ni panduan ataupun kita memahami beberapa perkara, aspek-aspek untuk pastikan kita ni ikhlas atau tidak. Dia ditulis oleh ulama-ulama dalam kitab, menghuraikan, syarahkan bagaimana berpandu kepada Quran dan hadis dan tulisan-tulisan ulama muktabar, maka diberikan beberapa panduan-panduan. Yang pertamanya, orang yang ikhlas ini kalau dia beramal, dia takut terkenal dan popular. Tuan-tuan, payah ni di zaman-zaman sekarang ni. Kalau kita ada dalam Facebook, dalam Twitter, dalam Instagram, kita tanya berapa subscribers you, berapa likes yang you dapat. Oh, payah kan? Jadi kalau orang tak like pun tak apa, orang tak subscribe pun tak apa, kita hantar posting tu demi untuk menyampaikan kata-kata yang baik. Okey, kita tulis, yang pasti malaikat dah tertib. Jadi kalau ada seorang baca pun like, okey, tak ada orang baca tak like pun okey. Statement itu kita kekalkan sebagai satu statement, satu kenyataan, suatu tulisan, ya. Janganlah bagul bagi ini, hang tak buka aku punya Twitter ke, hang tak tweet balik kat aku kan, tak payah kan. Ada orang nak balas, okey, ada orang tak balas pun okey. Yang pasti Allah sudah catat, Allah sudah tulis, dan Allah sudah katakan setiap amal walaupun sebesar zarah akan diberikan ganjaran sewajarnya kepada mereka-mereka yang beramal dengan demikian itu. Jadi sebab apa dia takut popular, takut terkenal? Kerana bimbang kesan terkenal itu. Orang memuji, syih hebat entah. Kita pun mula kan. Bila orang puji kita, orang sanjung kita, tak sangka entah rupanya sudah mai pula macam-macam. Jadi perasaan-perasaan ini adalah perasaan yang dilambung-lambung oleh syaitan dan iblis. Jadi sebab itulah seseorang yang ikhlas sentiasa ingat dan yakin bahawa Allah SWT tidak melihat rupa wajah kita, tetapi dia melihat hakikat apa yang kita lakukan dalam hati kita, niat yang suci murni, ya. Jadi kalaupun kita popular, kita masyhur, semua orang kenal, tapi niat dah betul, tak dapat apa-apa. Jadi rugilah kita, ya, kerana kita telah pun menghabiskan usia, tenaga, wang ringgit, dan macam-macam lagi melakukan amal itu, tiba-tiba timbul perasaan yang mengharapkan, ya, pujian. Jadi rugilah kita. Jadi sebab itu Ibrahim bin Adham, salah seorang ulama terkenal yang kita pernah dengar macam-macam cerita dia, dia akan mengatakan orang yang mengejar kemasyhuran memang tidak jujur dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kata dia. Saya ungkapkan saja. Jadi orang yang mengejar kemasyhuran, populariti, kenamaan, maka dia tidak jujur dengan Allah. Jadi tuan-tuan, kita semak balik, puan-puan pun kita semak balik, adik-adik, abang-abang semua kita semak balik akan amalan-amalan yang kita lakukan selama ini, daripada dulu, daripada kita mula akil balik umur 15, kalau orang lelaki sedang cerita, sampailah ni umur 60, 45 tahun telah kita beramal. Semua kita buat tanpa gagal. Solat 5 waktu, puasa Ramadan, haji pun dah pergi sekali, nak pergi lagi buat haji sunat, tapi lah ni kos dah mahal sikit. Umrah pun dah mahal dah kos lah ni. Semua tuan-tuan, duit ni kalau tak ada pun memang masalah. Ada duit pun masalah, tak ada duit lagi masalah. Sekarang kita nak pergi umrah, tak macam dulu, tak semudah dulu, kena tambah lagi ruang duit untuk sampai ke tanah suci di kota Makkah dan kota Madinah itu. Jadi kemasyhuran itu tidak salah. Macam hari ini hari wilayah kan. Hari ini hari wilayah 1 bulan 2, ramai orang dapat gelaran-gelaran. Datuk Seri lah, Datuk lah, apalah, Panglima, apa semua-semua. Tak apa, orang nak bagi penghargaan, itu isu lain. Dia tak minta. Kalau dia minta, dia tak lain lah. Tapi orang nak iktiraf, okey. Dan yang dapat pengiktirafan itu pun tak rasa bangga, tak rasa ego, tak rasa sombong. Banyak rup-rupai macam biasa. Orang bagi, saya terima lah. Orang tak bagi pun, saya tak ada masalah.
Alhamdulillah. Kalau macam tu, ini kalau dah ada gelaran sikit, kita pun tak layan sikit, dia kata, ya, tak kenal siapa saya kan? Mula lah kan. Ini saya dulu saya lain lah, sekarang saya lain lah. Dulu saya tak ada ni. Lah ni saya ada ni. Jangan. Jangan sekali-kali begitu. Allah nak test kita. Allah nak test kita dengan gelaran, dengan sanjungan, dengan penghormatan. Jangan kita salah menggunakan penghormatan, ganjaran dan pengiktirafan itu. Saya hari ini satu bulan ada salah seorang pegawai saya yang dulu bekerja dengan saya pun lupa nama dia. Teks kat saya, terima kasih Tuan Haji masih ingat saya ke? Hari ini saya menerima sebuah pingat daripada wilayah persekutuan. Saya jawab dia, tahniah je lah kan? Saya pun lupa dah nama dia bagi WhatsApp. Jadi ada juga orang ingat kat kita, di saat dia mendapat kegembiraan, kita pernah bersama dalam satu komuniti satu ketika. Bagus. Ada orang macam tu. Dia ingat bos dia masa kita kerja dulu. Kita duk bagi markah kat dia kan? Jadi markah-markah dia dulu tu baik, cemerlang dan diguna untuk memberikan penganugerahan dan pengiktirafan oleh pihak yang nak bagi pengiktirafan kepada semua pegawai dengan kita yang kerajaan. Jadi hadirin sekalian, orang yang ikhlas dia takut terkenal dan popular. Jadi saya mak baliklah kita ni macam mana? Apakah kita mengharap kita di popular? Apakah kita mengharap kita terkenal? Satu dunia kenal kita, dahsyat. Macam pemain bola kan, ataupun pemain badminton, ataupun ahli sukan, ataupun penyanyi, ataupun penasyid, ataupun pembaca Quran. Semua tu. Kalau kita baca qari yang terhebat, nafas paling panjang dengan ada tuan-tuan masih ingat dengan Syekh Abdul Basit Abdul Samad. Kalau dia tarik nafas dia tu dengan lagu dia Nahwan Thiqah Bayati, 20 harakat panjang, napas tambung, kita tak boleh pergi, semput, dia steady je. Tapi kalau dia tak sampai bangga, habis. Dia kata, mana orang melebak macam saya? Habis. Memang kena berlatih. Saya tengok, saya urus kari-kari dalam pertandingan musabaqah internasional. Kita tanya dia macam mana, dia berlatih hari-hari macam ahli sukan. Tapi janganlah terasa bangga, ujuk, riak dan sebagainya. Selalu orang ikhlas ni juga bila dia hidup, dia sering menyalahkan diri dia sendiri bila berlaku apa-apa. Dia tak salahkan orang. Orang yang ikhlas sentiasa setiap masa akan menyalahkan dirinya apabila ia lalai dan cuai atau berlaku apa-apa ketika melakukan sesuatu atau berlaku sesuatu. Dia tidak dikuasai oleh sifat-sifat yang kita sebut tadi, sifat riak, ujub dan atas kebaikan yang pernah dilakukan oleh beliau, dan dia merasa bimbang, adakah amalan itu diterima atau tidak. Dia muhasabah, ya Allah. Dia terus beristighfar sekiranya timbul perasaan-perasaan bangga diri itu. Ya Allah, ampunkanlah. Sebab itu dalam satu ketika seorang soleh menangis ketika sakit. Jadi sahabat-sahabat yang menziarahi dia pun bertanya, bukankah anda telah beramal? Tak kiralah puasa, sunat, solat sunat malam siang ni tak putus-putus, bersedekah, haji itu dah tentulah, umrah, dan pula kerja pun bagi tazkirah, macam saya lah kan, bagi tazkirah, peringatan, ada peluang bercakap, bagi maklumat. Beliau menjawab ketika kenapa dia menangis, ditanya oleh sahabat, bagaimana saya nak tahu sama ada amalan mana, adakah ada amalan saya diterima atau tidak, saya tak tahu. Betul, saya menangis. Jadi jangan kita rasa hebat lah, aku ni hari ni 5 kali lah sembahyang Jumaat, berjemaah lagi, datang awal lagi, balik lambat lagi. Salah. Duduk i'tikaf lagi, baca Quran, baca macam-macam, buka handphone, tengok Android yang ada Quran, ada hadis. Pastikah diterima amalan itu? Kalau tidak ikhlas, tidak diterima oleh Allah SWT. Jadi ingat, jadi ulama yang tadinya menangis ditanya oleh rakan-rakan, sahabat-sahabat, anak murid dia, kenapalah tuan menangis? Dia jawab begitu, bagaimana saya nak tahu sama ada amalan-amalan saya itu diterima atau ditolak. Jadi lebih baik saya
bermuhasabah dan mengharap supaya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Petua yang ketiga, orang yang ikhlas selalunya buat kerja senyap-senyap. Tapi nak main jemaah tak boleh senyap-senyap lah. Semua orang nampak. Tapi jangan riak, jangan ego, jangan sombong. Kita datang, ada amalan yang memang kena dinampakkan. Itu dah tak boleh, itu dah jadi syariat. Berjemaah itu dinampakkan lah, kita hadirlah tapi ikhlas. Zakat nak bagi dekat pejabat lembaga zakat, kita pergi, kita akad di sana, masa pergi itu orang nampak, itu ada yang boleh nampak, ada yang kena sorok. Tapi amalan-amalan tertentu yang lain, sembahyang sunat misalnya, yang kita buat dekat rumah, itu kita buat senyap-senyap. Dan ketika kita beramal di rumah, jangan kita jadikan rumah kita tu rumah yang sunyi daripada amalan. Jadi sembahyang sunat tu sepatutnya, sebaiknya buat di rumah, di samping buat di masjid. Yang di masjid ni ba'diyah qalbiyah tu okey. Yang balik rumah nanti tahajud, duha dan sebagainya. Yang itu kita kena senyap-senyap, tak payah cerita kat orang. Dengan cerita kat orang, ya aku malam tadi tahajud, lepas tu bagus banyak dapat. Cerita tu habis. Tak ada apa-apa. Jadi Allah Ta'ala kata besok masa ke akhirat tu kau minta dekat tempat yang hang cerita kat orang. Sebab hang cerita kat orang, buat apa? Pergi minta ke ada apa-apa ganjaran. Orang tu mana boleh bagi apa? Tak upaya. Sebab masing-masing tak ada apa kuasa lagi. Sebab hak mutlak nak bagi balasan ni pada Allah Subhanahu Wa Taala. Hanya Allah yang boleh beri balasan. Dan Allah boleh beri balasan, dia punya kekuasaan yang tak terkata, punya banyak. Dan Allah tidak ada kepentingan apa-apa untuk berikan balasan. Dia seronok, dia gembira, suka hati bagi balasan. Dan Allah minta kita sentiasa memohon kepadanya untuk Allah memberi apa-apa yang patut, yang sesuai munasabah dengan hajat yang kita pohon. Jadi ada sekalian contoh, kalau dulu-dulu saya pernah sebut akar pokok. Akar pokok dalam bumi, dia menghidupkan pokok. Akar itulah senyap, duduk senyap dalam bumi. Juga surau ni tuan-tuan, di dalam ni ada cerucuk bawah ni. Dia cerucuk kat bawah ni, besi lah, beam lah, kat bawah lah. Nak tengok dia, kena buka balik ni lantai mana. Jadi dia tu ikhlas, suci hati, mempertahankan bangunan surau ni kukuh dan tak retak. Kerana kita bina surau ni ikut spek. Tanah macam ni nak cucuk berapa tinggi, berapa panjang, berapa luas, berapa lebar, berapa padu simen dan apa semua, berapa banyak besi diperlukan. Itu arkitek beritahu, jurutera beritahu, jurutera bangunan kata begini. Jadi kita lihat hari ini surau kita ni dah sekian lama, alhamdulillah tak retak kerana dia dipatuhi spek. Jadi ada bangunan yang tak patuh spek, tak lama dia cracking, nampak lurah pokok. Begitulah. Bina bangunan ke, bina stadium runtuh, bumbung, apa-apalah. Kalau bina jalan buat retak elok, kan? Itu yang tidak mematuhi spek, yang tidak ikut peraturan pembinaan sesuatu urusan. Jadi kita hendaklah beramal secara senyap dalam amal-amal yang patut senyap. Dalam amal-amal yang kena tunjuk itu dah tak ada pilihan, tapi kena jaga supaya sentiasa ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ada sekalian, sebab itulah yang keempat petua dia, 1, 2, 3, 4 petua yang keempat, tidak mengejar pujian. Tidak mengejar pujian. Orang nak puji lain, kita tidak kejar. Jadi mudah-mudahan kita lihat dalam kitab Hikam, Ayat bin Athaillah kata, orang lain memuji anda kerana apa yang disangkanya ada pada diri anda. Orang nampak kita macam bagus, yalah, kita memang menampilkan watak yang bagus. Kita pakai jubah, kita pakai baju Melayu, kita pakai baju kurta, penampilan fizikal. Kita pakai songkok, pakai kopiah, kan? Kita simpan kita punya janggut, misai semua. Kita tampilkan. Orang nampak. Tapi kita sendiri tahu tuan-tuan apa yang kelemahan kita. Kita saja tahu. Allah, aku ni sebenarnya kalau orang tahu aku ni Allah. Aku ni kalau orang tahu aku ni, ni. Tuan-tuan cakap macam itulah dengan cermin. Dudukkan cermin.
Kalau orang tahu aku ni, sebenarnya aku ni macam ni, Allah malu lah. Itu orang ikhlas. Orang hormat kita, okey. Alhamdulillah, nampak Syekh hantar ceria, hantar nampak rehat, hebat. Alhamdulillah, kita balik pada Allah. Alhamdulillah. Ya. Tapi orang lain memuji anda kerana apa yang disangkanya ada pada anda. Oleh itu jadilah anda pula pengeji pada diri anda sendiri kerana apa yang anda tahu hakikat sebenar pada diri anda. Itu kata Ibnu Athaillah dalam kitab Hikam. Salah satu kitab popular, kitab Turas. Lama dah tulis, banyak orang bicara, banyak orang mencakapkan dalam siri-siri kuliah. Kitab ni tinggi tuan-tuan. Jadi kalau nak berguru betul-betul lah dia punya tu. Ini satu kitab tasawuf. Tapi kata-kata inilah yang penting. Orang yang hebat tulis benda hebat, beri penasihat yang hebat. Ya, dia boleh nasihat hebat ni tak dapat dalam program-program lara ghaflah, tak ada. Dia kena serius. Jadi Ibnu Athaillah ni orang hebat yang tulis kitab hebat, yang kitab ni tulisan bahasa Arab diterjemah oleh beberapa pihak. Tuan-tuan boleh baca lah, tapi kalau seorang-seorang baca tak berguru payah. Bolehlah baca daripada tak baca apa-apa. Baca ya. Sangkaan orang pada kita itu hendaklah kita pulangkan balik kepada kejian kita pada diri, keji diri sendiri. Seorang-seorang bercakap tak apa. Biar kita dengan Allah saja kita mengadu. Dan yang kelima, kita bekerja tanpa mengira kedudukan. 5 petua saya sampaikan malam ini untuk menjadi orang ikhlas. Bekerja tanpa mengira kedudukan, status, pangkat dan apanya. Maklumlah ya, kita ni tuan-tuan akan rasa nanti antara ada status dengan tak ada status ada lain. Tapi kita dilatih untuk mengharap redha Allah. Kita low profile. Ada status ke, tak ada status ke. Yang penting status kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jaga, berhati-hati. Syaitan sentiasa menggoda, memujuk, merayu. Dia kata apa Syekh, hantar ni dah buat macam-macam, orang tak boleh kat hantar. Hantar kena, tunjukkan sikit. Oh no. Please, no. Kita low profile. Kita serah balik pada Allah Ta'ala. Saya ulang balik kisah Khalid Al-Walid dengan Abu Ubaidah Al-Jarrah. Tuan-tuan kena faham betul-betul teks kisah ini. Ketika Khalid yang begitu popular dan begitu hebat dalam peperangan, setiap kali perang menang, jadi ketua angkatan tentera Islam ketika itu. Tetapi Umar Al-Khattab melucutkan jawatannya, mengganti dengan Abu Ubaidah Al-Jarrah, yang sudah pasti Abu Ubaidah Al-Jarrah juga sama hebat. Tetapi yang saya nak lahirkan ialah Khalid Al-Walid tak bertanya sepatah pun sebab kenapa beliau dirujukkan jawatan. Payah tuan nak cari orang macam ni. Kita kalau orang lucut jawatan kita jadi ketua kampung pun kita tanya, "Awak apa pasal? Apa salah aku? Apa kedosa besar aku yang buat? Selama ni aku dah berhemat sekian lama, tak ada apa, tiba-tiba buang." Tak boleh. Khalid Al-Walid terus berbai'ah kepada Abu Ubaidah pada hari dan masa yang sama ketika dia dipecat, ya, bahasa kasarnya pecatlah, bahasa lembutnya diturunkan pangkat menjadi tentera biasa, mengikut dan terus membai'ah Abu Ubaidah Al-Jarrah supaya meneruskan misi dan kerja untuk berjuang membela agama Allah Subhanahu Wa Taala. Begitulah sifat ikhlas yang ada pada para pejuang, para penyampai risalah ketika itu, masing-masing dengan harapan untuk mendapat redha Allah Subhanahu Wa Taala semata-mata, tanpa sebarang harapan lain selain daripada 100% untuk mendapatkan balasan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi hadirin sekalian, jadi contoh-contoh itu amat jelas, ya, amat terang, ya. Kata-kata untuk kata kelas itu, ya, pernah satu ketika baginda Rasulullah SAW ditanya, ya Rasulullah, manakah 3 orang ini yang berjuang fi sabilillah? Ya, orang yang berjuang kerana ingin mendapat harta rampasan perang, orang yang berjuang untuk kemasyhuran, atau orang yang berjuang untuk menunjukkan keberanian.
Baginda Rasul SAW menjawab, man qatala litakuna kalimatullahi hiyal ulya bahwa fi sabilillah. Barang siapa yang berjuang untuk mendaulatkan kalimah Allah, itulah orang-orang yang berjuang fi sabilillah. Hadis rawahul Bukhari. Jadi hadirin sekalian, mudah-mudahan kita mendapatkan peringatan. Saya sampaikan peringatan untuk diri saya dan semua kita. Kembalilah kepada mengikhlaskan niat 100%. Kalau ada lagu cinta 100%, kita 100% serahkan balasan, harapan, balasan, penghargaan, pengiktirafan, sanjungan, pujian dari Allah Subhanahu wa taala. Kita telah diberi peluang hidup dan kita telah melihat contoh-contoh mereka-mereka yang berpura-pura, mereka yang hipokrit, mereka yang tidak ikhlas. Bukan kita hukum, kita nampak, kita tengok bagaimana akhirnya mereka mendapat balasan-balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita hendaklah mengelak dan minta dijauhkan daripada segala itu. Maka kita kembalilah untuk beramal dan melakukan segala perbuatan yang terbaik, yang paling baik, ya, untuk mendapat balasan baik di hari mahsyar dan terus masuk syurga Allah Subhanahu wa taala, ya. Mudah-mudahan kerana umur yang ada pada kita adalah pinjaman semata-mata, nanti Allah ambil balik, maka lakukanlah yang terbaik untuk masa depan kita. Kita akan kembali ke alam baqa, alam yang kekal, yang tempatnya hanya ada dua saja, syurga atau neraka, dan kita nak masuk syurga Allah Subhanahu wa taala. Maka lakukanlah yang paling baik, yang terbaik, ya. Mudah-mudahan Allah akan tunaikan hajat kita dan berikan bimbingan dan panduan, taufik dan hidayah, dan sentiasa memberikan kita ruang kesihatan yang ada ini, dan kita gunakan untuk beramal yang banyak dan terbaik kepada Allah Ta'ala. Khususnya kita nak sambut Ramadan tak lama lagi, supaya setiap amal Ramadan kita itu yang kita tambah banyak, baca Quran, solat sunat, sedekah, infak dan pertolongan semuanya itu diberikan ganjaran yang setimpal oleh Allah SWT. Jadi yang baik itu dari Allah, yang lemah itu sendiri. Mudah-mudahan kita terus diberikan kekuatan dan kelebihan untuk beramal yang mematuhi syariat Allah, syariat Islam yang ditunjuk oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan juga para sahabat dan ulama-ulama salaf yang sentiasa berada di jalasan dan landasan yang betul. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Takbir. Allahu akbar.